وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dapat sama-sama malam ini kita meneruskan kuliah kita. InsyaAllah malam ni kita nak baca dua-dua kitab ni, tapi pendek-pendek kan. Boleh baca dua-dua pendek. Pada yang pertama, kitab Fiqhul Manhaji. Sambungan kita pada muka surat 73. Fiqhul Manhaji, muka surat 73, yaitu perkara-perkara makruh ketika wudu. Pengarang kitab telah pun bincang kepada kita rukun wudu. Rukun ada 6, mana mesti buat. Kalau tak buat, wudu itu jejas. Yang kedua, musannif pengarang juga bincang pada kita tentang sunat-sunat masa berwudu, sunat-sunat wudu. Dia sebut di sana ada 18 perkara sunat. Sunat kena buat, tambah nilai. Yang wajib kalau tak buat, jejak wudu tak sah. Yang sunat wudu sah tapi nilai dia kurang. Kemudian perkara yang ketiga, makruh. Makruh ni kalau buat boleh, wudu tak jejak tapi pahala dia kurang. Jadi makruh ni kita tinggal. Dimakruhkan perkara berikut ketika berwudu. Pengarang sebut pada kita ada 7 perkara yang makruh. Pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Guna lebih. Walaupun kita ambil wudu ni air sungai, bil tak sampai, tetap juga makruh. Air di rumah kita ke, di kolam masjid ke, di pipe ke, kalau lebih makruh. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air dan tidak terlalu sedikit. Itu juga makruh sedikit, segelas kelaci itu terlalu sedikit jadi makruh. Kerana apa yang makruh? Kerana ia berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah. Yang sunnah dia macam mana? Yang sunnah Nabi ambil wudu secuba, Nabi mandi segata. Lebih kurang tu dia nama berlawanan dengan sunnah, hukumnya makruh. Dan termasuk dalam larangan secara umum, sebagaimana dalam firman Allah yang bermaksud Allah larang berlebih-lebih, tapi larangannya bukan
kamu untuk wudu, larangan yang umum. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Makan tak ada lebih, tidur tak ada lebih, minum tak ada lebih, semua jangan berlebih-lebihan. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bila buat lebih apa benda pun Allah tak berkenan. Bila Allah tak berkenan ni nama dia makruh, benda yang dibenci, Allah tak suka. Walaupun tak sampai haram, tapi kita yang orang yang nak tingkatkan amalan ni, yang sunat kena tambah, yang makruh kena tinggal. Jangan macam fashion lama, kita kata apa? Makruh saja. Makruh dia tak saja. Kalau kita tinggal, dia dapat pahala. Berlebih-lebihan yang bahasa Arab panggil israf, ialah melebihi batas sederhana yang telah diketahui dan biasa digunakan. Itu maksud takrifan kata berlebih-lebihan dari batas sederhana. Sederhana yang kita sebut tadi ini kadar secumpuk. Kalau wudu lebih pada tu, nama dia dah lebih daripada secumpuk, nama dia dah lebih. Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud telah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang melampau ketika bersuci dan berdoa. Ini Nabi dia habaq siap. Ada jenis umat ni, umat yang dia nak buat baik, tapi dia tak mengaji. Kata ada macam-macam orang nak buat baik. Nak buat baik ni tak kena. Dia punya nak buat baik lah, dia pakai tudung kepala tu kira baik, tapi t-shirt tu kira buat baik lah, tapi tak kena. Dia buat baik bila naik masjid, baru nak tutup kepala. Buat baik, suami dia mati, dia baca Yasin, hidup kumur seorang-seorang, hari tamat tak dua kan, nak buat baik, tapi tak kena. Nabi sebut ni jenis umat dia nak buat baik ni satu kaum yang melampau ketika bersuci. Punya nak teliti ambil wudu ni, oh bukan main lama. Habis teliti tapi habis masa tu lama. Kalau di kolak tu nawaitu ihya, nawaitu ada, akan ada lagu tu. Dan kebanyakan jenis nawaitu belah Nusantara, belah Arab atau mana. Mungkin waktu cincai pula, cincai pun tak boleh, kuat-kuat pun tak boleh. Kita nanti yang tengok melampau ketika bersuci. Dia terlampau sampai bersuci, kena kan tak kena. Setelah kali sudah ambil wudu tu, tengok cermin, kena pun tak kena lagi. Tak sampai peringkat tu. Dan jangan kita terlalu mudah, jawab jaga gitu, tu mudah. Dan ada yang satu kaum lagi melampau berdoa. Berdoa ni melampau macam mana? Dia ada huraian. Mari kita tengok huraian. Arti melampau ketika berdoa ialah meminta sesuatu yang khusus dan dengan sifat yang tertentu. Dia melampau, dia minta doa ni bagi dia kaya seorang. Jangan ada siapa kaya pun dia orang ni. Pelik kan? Melampau. Dan kan, kalau yang jadi imam, dia minta buat dia seorang, imam tu kira solid. Dia jadi ketua projek dapat kat dia, yang solid tak lagi. Itu kialah. Dan hadis dapat doa. Doa tu, dia tu imam dia tak buat. Allahumma hdini fi man hadait. Dan kan imam tak kena baca Allahumma hdina. Dah salah. Jadi berdoa minta sesuatu yang khusus dan dengan sifat yang tertentu. Minta bagi dia dapat itu, dapat ini yang tertentu. Minta bagi orang tu nanti muagan, kau boleh biar projek tu dapat dia bagi ikut buang. Doa bagi putus silaturahim, doa yang membawa kepada dosa. Ini dia panggil doa yang melampau. Tapi kalau ulang banyak kali, itu tak nama melampau. Memang dia suruh kita ni bagi lembut tekuk. Bagi lembut tekuk.
Ulang-ulang tu disuruh. Yang maksud lampau sini ni minta yang khusus dan dengan sifat yang tertentu. Yang kedua antara benda makruh, mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Pasal dia duduk kawan mereka dia kiri kanan. Patutnya kanan kiri, tapi kita dah dijajah jadi kiri kanan. Jadi terbawa duduk kiri kanan, ambil wuduk baru tangan kiri dulu. Sok dah, wuduk tu sok. Makruh jangan buat, kita ulangi. Mendahulukan yang kiri dari yang kanan ketika membasuh tangan dan kaki. Dia kanan, tangan kaki. Kalau muka dia serentak kanan kiri. Kalau apa lagi hidung pun serentak, bukan hidung kanan dulu, hidung kiri lah, dia serentak. Telinga serentak. Yang dulu ni kanan, kaki dan tangan. Siapa yang kata makruh? Kerana ia berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang makruh ni sebab berlawanan. Sunnah Nabi ni mukhalafatul sunnah. Sunnah Nabi mula kanan, lepas tu kiri. Kalau dikalik kiri kanan, hukumnya makruh. Dua. Yang ketiga, mengelak wuduknya. Air yang melekat pada anggota wuduk dengan tuala, sapu tangan tanpa apa-apa keuzuran seperti terlalu sejuk atau panas yang boleh menyakitkan anggota jika ia terus kekal di anggota tersebut. Lepas habis wuduk, lap ni kalau ada kes-kes tertentu tak apa. Pada kes tertentu ni puasa sejuk, musim sejuk. Nak ambil ayam tadi pun satu dah, nak ambil basuh sekali pun dah, lepas tu biar lagi sejuk, lepas tu boleh. Kalau tak ada sebab tu, saya pasal basah baju saja, dekat basah baju saya kering. Pasal basah baju apa lembab ya, tu dia jadi makruh lap anggota wuduk. Atau kerana takut terkena najis atau debu-debunya najis. Ini dia masuk dalam uzur. Kalau tak lap tepat, nanti dia percik, dia mari najis lagi, nanti berterbangan lekat, itu payah nak urus. Ketika itu hukum yang makruh sudah berubah, tidak jadi makruh. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah didatangkan dengan sapu tangan. Lepas habis wuduk, ada khadam Nabi suruh sapu tangan, tolak untuk Nabi lap. Tetapi baginda tidak menyentuhnya. Nabi tak lap. Jadi faham daripada perbuatan Nabi itu, ulama ambil istinbat kata lap anggota wuduk hukumnya makruh. Yang keempat, memukul muka dengan air kerana ia berlawanan dengan memuliakannya. Kan kita ambil ayat ni masa basuh muka, sunat dia mula tak pada atas, pada atas bawah boleh, tapi sunat dia mula atas. Tapi dia ambil tepuk, hidup di kolong tu tepuk muka. Boleh tak? Boleh segi boleh tu boleh. Yang kita dah baca senarai yang makruh. Pasal apa kata makruh? Semua pasal-pasal yang dihamak ni berlawanan dengan memuliakannya. Cara tu bukan cara nak memuliakan muka, cara tu cara nak nerang. Baca dia panas dengan nak bagi ceruk ayat ke muka tu. Ceruk ayat ke muka tu. Yang kelima, membasuh atau menyapu lebih daripada 3 kali basuhan atau sapuan. Senarai yang sunat yang kita baca hari itu buat 3-3. Basuh pun 3 kali, sapu pun 3 kali. Tiba-tiba dia buat lebih. Lebih pasal apa? Pasal ayat pun leleh saja, ayat pun turun tegak, orang dia tak kena bayar. Ayat beri. Itu lebih pada 3 kali.
jadi makruh. 3 kali basuhan atau sapuan. Yang yakin atau kurang daripada itu, 3 lebih pada 3 makna 4, jadi makruh. 2 makruh. Yang 6 3. Angka 3 tu dia punya kata 4 tu yang sunat. Lebih ataupun kurang jadi makruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik sahaja selesai berwuduk dengan membasuh atau menyapu 3 kali. Kan sahabat tu tengok Nabi tunjuk buat ketika wuduk, basuh 3 kali, sapu 3 kali. Demikianlah wuduk yang sempurna yang dituntut. Barang siapa yang menambah lebih daripada ini atau kurang daripadanya, maka sesungguhnya dia telah berlaku tidak baik dan zalim. Lebih 4 kali pun dah zalim. Tu lebih tu ayat tu kita bayar. Pun dah Nabi kata zalim. Zalim mana buat daya diri, buat daya tu menjejaskan marka ya. Jadi tu ada lebih lah, buat 3. Yang lebih ni kalau dia main timur 3 ke 4, tu kadang-kadang lagu tu pilih tak apalah, pilih 3. Tapi lagu tu bukan selalu, kadang-kadang. Yang lagi dia buat-buat, tu jadi lebih. Buat-buat. Saya ada seorang sahabat, dia dulu kena penyakit buat-buat. Penyakit buat-buat tuan-tuan sembuh ahli semayang semua. Ambil dah semayang yang buat. Ni zaman duk ngaji dulu pakai telaga. Telaga ni tali tiba tu lekat ayam dia sehati lah. Ambil pelah, ambil tengah tu. Lepas tu balik nawai tu ya. Nak boleh basuh muka tu 4 5 tadi. Syaitan dia kantuk. Syaitan ni dia ada macam-macam jabatan. Yang kacau ni wudu nama dia walahan. Yang kacau semayang ada, kacau pergi haji ada, kacau baca Quran, dia tak ganggu. Dia kerja tu ya. Dia bagi JKA, dia bagi JPF, itu satu jabatan. Jadi hanya kacau wudu ni dia tak ganggu lain. Dia tahu apa, tak tahu mereka, tak tahu apa, tak payah apa, tapi main-main apa. Tu kacau. Nama dia walahan. Nama-nama syaitan tak payah. Ada nama lagi tak ada macam-macam. Nama ni. Itu ingat saya, itu nama Allah. Jadi Nabi kata yang lebih tidak baik dan zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Majmu'nya, hadis ini adalah sahih. Imam Nawawi dia ulama hadis. Dia kaji hadis. Kita peringkat bukan pengkaji ni, kita terima lah. Kita terima Imam Nawawi dia kata sahih. Kecuali tuan-tuan nak mendalami dalam bidang tu tak apa. Makna hadis tersebut ialah siapa yang beriktikad bahawa yang sunnah itu ialah membasuh, menyapu lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya, maka dia telah berlaku tidak baik dan zalim. Bukan asal-asal buat makan itu zalim. Mana ada sikit komen, ada komentar dia apa dia? Kalau kawan ni iktikat kata lebih pada 3, 4, 5 ni lagi banyak, lagi bagus, itu tak kena. Dan buat 3, jangan duk tambah 4 atau 5. Kalau dia memang tak yakin kata tak cukup lagi, memang yang kata sekali itu makna sempurna. Dia basuh muka tapi tak habis lagi, tak nama sekali lagi. Kalau dia habis sampai habis kawasan muka anda kena yang sekali kena tu baru nama sekali. Ini kerana dia telah menyalahi sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keenam, meminta tolong orang lain supaya membasuh anggota wuduknya tanpa apa-apa keuzuran. Dia duk sihat, ajar orang suruh orang lain. Pasal dia ada bibit. Bibit kalau ajar apa tak ada, so
dengar penjuru dah, mai tolong ambil wuduk. Makruh. Kalau suruh palapek tak apa. Palapek pun kita buka suruh dia lah. Suruh tu tak apa. Ini kenapa yang makruh? Kerana ia adalah satu jenis daripada sifat takabur. Kan nak ambil wuduk ni nak buat takabur. Tapi sampai ambil wuduk boleh kena ambil kalian ni. Ini orang ni sombong. Kecuali dia uzur. Nak tak boleh. Kenalah ada bantu. Yang berlawanan dengan ubudiyah yang akan dilakukannya. Kan wuduk ni ubudiyah, perhambaan diri pada Allah. Kita nak tunjuk kita hamba, kita hina diri, wuduknya, sembahyangnya, walaupun kira-kira kita bersih dah, kan betul lah rumah ya, keadaan uzur. Elok rumah lah orang. Tapi pasal apa kita masuk buka masuk kaki, ni yang kata ubudiyah. Benda yang ta'abbud, abdikan diri pada Allah, perintah Allah. Sekali pun cukup dah, buat 3 kali. 3 sekali mula buka sudah dengan kaki ni, benda-benda peraturan yang diatur oleh syariat. Kadang-kadang pergi-pergi takkan nak masuk kaki, bersih dah. Jadi panggil ubudiyah, hambakan diri pada Allah. Kalau kita ambil kita sendiri dengan tangan kita dalam bab basuh tangan, kalau kita ambil di bola dengan ni, kita bola, kalau kita cebok muka bola agak, bola dia daripada bab basuh tangan, daripada tangan sampai siku. Bola dia begitu. Tapi kalau orang bantu kita usuk nantilah orang bantu kita daripada siku ke tangan. Jadi ada perbezaan yang mana afdal. Tentang soh buat berbenah bersoh cuma di segi afdal. Yang ketujuh, berlebih-lebih dan melampau ketika berkumur. Bahasa Arab panggil mubalagah. Kumur tu lajak 2 minit. Kocak lah pula tengah 2 minit. Dan memasukkan air ke hidung. Ini berlebih-lebihan. Serta mengeluarkannya pula ke ayam dan hidung. Memasukkan nama istinsyaq, mengeluarkan nama istinzar bagi orang yang berpuasa. Berlebih-lebih ini berkumur dan masuk ayam ke hidung bagi orang yang puasa. Kalau orang tak puasa, memang disunat berlebih, mubalaghah di sana. Kerana dibimbangi air tersebut akan sampai ke halqum, lalu membatalkan puasanya. Ya, kalau ayak sampai halqum batal. Kalau ayak tak sampai pun makruh. Jadi masa kita puasa 6 ke puasa 6 juga ya. Ada orang tinggal nama ringgit apa? Puasa 6 ke puasa, kalau kita puasa tidak sunat mubalaghah. Maknanya kumur sekali apa ni, pusing-pusing sikit-sikit sudah kan. Kalau tak puasa memang situ disunat mubalaghah, berlebih-lebih, berlampau ketika berwuduk. Bagi orang puasa ni hukumnya makruh. Kalau lajak masuk batal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersungguh-sungguh, mubalaghah, berlebihlah ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu dalam keadaan puasa. Bagi itu masuk semua ni ubat semua. Bila kita masuk air sedut pi buang balik, insya-Allah hilang semua. Kalau tak puasa, kalau puasa mengkizat masa kita puasa. Terus itu. Begitu juga berkumur-kumur yang dikiaskan kepada memasukkan air ke dalam hidung. Dalam hadis tadi Pak Nabi sebut masuk air hidung ya, tapi kumur ni lama tidak di sana. Bahkan ia lebih utama dihukum makruh daripada memasukkan air ke dalam hidung. Ini benda-benda makruh masa berwuduk. Allah kita bagi perhatian. Kadang-kadang kita buat, dan kita buat, kita tak buat. Jadi kita beri perhatian supaya wudu
tambah nilai. Dengan berwudu tadi pahala lebih lagi. Yang sunat kita kutip buat habis 18 itu, yang wajib memang buat dah. Yang sunat 18, yang makruh 7, tinggal semua yang makruh ni. Jadi ada benda yang kalau kita buat sunat tak buatlah benda makruh. Ada yang dia ada yang sunat. Bila buat yang sunat tinggal makruh. Bila buat yang makruh mana tinggal yang sunat. InsyaAllah wudu kita akan menjadi wudu yang sempurna. Jadi amalan ni kan diminta ahsanu amalan. Amalan yang ahsan, yang elok-elok ni macam mana? Elok macam ni lah. Kita ikut segala sunat, tinggal makruh dan berhati semua ada-ada. InsyaAllah wudu tu dia cantik. Wallahu a'lam. Dan kita tengok gerak yang kedua. Yang kedua kita sambung, iaitu kita baca tentang tadi kita langkau pada pertemuan lalu kita langkau sebab tajuk-tajuk awal itu dia sama dengan tajuk kitab ni. Kitab itu kita baca pasal utama cara meninggalkan maksiat 121 yang Jawi. Meninggalkan maksiat. Maksiat ni ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir yang dilakukan oleh anggota zahir. Anggota zahir dia sebut di sini ada 7. Ada 7: mata, telinga, lidah, yang ketiga lidah. Kemudian apa lagi daripada lidah? Tangan, kaki dan kemaluan. Jadi baru bincang yang pertama, iaitu jaga mata. Jaga mata daripada 4 perkara. InsyaAllah malam ni kita sambung 1, 2, 1. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah. Telinga yang Allah bagi kita ni 2 telinga. 2 telinga ni dia bagi pula di telinga tu pendengaran. Jadi telinga nak kena jaga, satu, jangan dengar perkara bid'ah. Atau seumpamanya. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah ni hak garut. Hak yang Nabi tak buat, yang dalil umum pun tak ada, dia pergi buat. Dia ngajak ilmu baru, sembahyang Jumaat hari Selasa. Kadang-kadang kawan-kawan dia kata bid'ah ni pada Yasin malam Jumaat. Itu bukan bid'ah. Itu ada Nabi suruh baca dalil yang umum ada. Bila ada dalil yang umum, kita kata bid'ah. Kalau dalil kuat tak ada, rumah suai, agama ni rumah suai. Puasa 6 ni bukan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Ada kata pada Syawal tahun ni kalau suasana Allah ni pada rumah buka. Jadi rumah bulan Dzulqa'dah. Itu bid'ah. Atau seumpama bid'ah, benda-benda yang lahu, yang sia-sia, yang menyimpang jauh, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Jadi 5 benda. 1, dengar benda bid'ah, ini telinga. Yang kedua, dengar cakap jahat. Yang ketiga, sia-sia. Yang keempat, benda sebut kejahatan-kejahatan. Dengar orang sebut kejahatan-kejahatan orang lain. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau dapat mendengar akan Quran Karim. Jadi kata Imam Ghazali, telinga yang Allah buat kita ni, Allah bagi pendengaran ni, patutnya dengar Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan hikmat-hikmat para awliya. Jadi dengar benda-benda baik, Quran ke, ulah Quran ke, hadis ke, ulasan syarah hadis ke, kata-kata yang baik.
Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Telinga satu alat. Dengan alat tadi, bila kita dengar, kita boleh faham ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan tadi, orang tu bila dia ada ilmu, dia beramal, dia buat macam yang dia dengar, maka orang ini akan capai kerajaan yang kekal. Makna dia akan dapat syurga. Dia nak dapat syurga, mula nak dapat syurga kena amal. Nak beramal ni kena mengaji. Nak mengaji, dia salah satu alat. Mengaji ada alat dia, kena dengar. Dengar apa, macam mana nak angkat tangan, macam mana nak sujud, apa patut bacanya, nak kena dengar. Dengar itulah satu alat untuk dia dapat nikmat yang abadi, iaitu syurga. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu, salah guna nikmat, salah guna kuasa, kita tengok cakap kan, ni salah guna nikmat. Nikmat telinga untuk dengar benda-benda baik tadi, tiba-tiba pergi hongkak, pergi dengar ajaran. Sama dengan nikmat mata yang kita baca 2000 lalu. Mata ni kita tak guna tempat yang baik, maknanya orang tu telah khianat mata dia. Jadi bila salah guna nikmat, seperti engkau mendengar akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Bila salah guna, pergi dengar benda-benda yang tak patut dengar, tak patut dengar, tak dengar, pergi dengar benda yang tak patut dengar, dengar yang maksiat, berarti engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan. Telinga ni alat untuk kita boleh cari untung. Tiba-tiba tak mau cari untung, pergi cari hak rugi. Alat tu juga, alat yang Allah bagi kita ni telinga tu juga. Bila salah guna, berarti kita tak cari, tak guna untuk dapat untung. Untung dia apa? Untung ni pahala. Rugi ni dosa. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Buka Quran, dah kita tak larat baca Quran. Buka Quran, dengar Quran tu. Dengar Quran tu boleh pahala. Tapi dia cembung. Quran straight dia cembung. Baca pun tukar lagu pula. Lagu boleh lagu Hindustan, tak apa. Yang baik-baik lah. Tapi kita bila kata lagu Arab semua baik lah, semua nasyid. Bila Hindustan kita kata tak baik, Hindustan baik punya lagu-lagu Dr. Iqbal. Oh, nak tahu dulu tanya hasil dia faham, dia tak boleh. Dia lama. Ada yang baik. Dan kadang-kadang dengar Quran sekali pun dia cemui juga. Cemui tak? Ada cemui tak? Kadang-kadang lagu tu kan, orang yang tanya Nabi, itu yang Nabi kata sa'atan wa sa'atan. Diri kita lagu tu lah. Dua dalam masjid sering pun cemui. Sesekali pilah yang penuh, sesekali pula pilih yang pancut. Kita dah jual tu lah, yang terdengar yang pancut, nak hibur kita. Sesekali boleh, sesekali berkaya, tak salah. Sa'atan wa sa'atan. Dia duduk sila lama perlu buat. Sesekali pula pergi lari sikit. Lari isteri dia tak sila langsung. Itu kata sa'atan wa sa'atan. Di alat telinga ni untuk cari untuk dia apa? Maksudnya tadi dengar benda baik, dengar Quran, dengar hadis, dengar ilmu, dengar tafsir, huraian Quran,
huraian hadis, dengar benda-benda yang baik, cakap-cakap yang dengar tu sendiri boleh pahala. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Jangan anggap kata kalau orang tu cakap dosa, cakap bohong, dia tu saja. Kita yang dengar tak ada apa-apa. Jangan anggap macam tu. Tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Ada dua orang, seorang cakap, seorang dengar. Hak cakap ni memang cakap bohong, cakap mengumpat, cakap yang dosa. Dia berdosa. Kita yang dengar dapat dosa juga. Pasal apa? Pasal kalau kita tak dengar, dia tak cakap. Yang dia cakap ni kita dengar. Kan tak dengar aja, kadang-kadang kita tambah tukar. Tukar tu lipis barang ni. Oh, sabit pun 2 barang ni. Ada jampuk tu lebih. Kalau yang haram, patut kita ubah tajuk. Kalau tak boleh ubah tajuk, tak apa saya tak jawab. Kalau awak telefon dua pun dah. Satu telefon, satu bunyi. Ada orang panggil. Kita yang ni awak akan tahu. Kalau awak telefon dua, satu panggil satu. Wah, tak payah, ada orang panggil kena beli tu. Atau bang, jadi takkan. Kalau boleh bang, dia ni hendak tak apa faham. Dah bukan nak mengumpat, nak perihai. Dia nak apa betul ni cakap ke arwah bukan nak mengumpat. Dia tu. Bila dengar apa jadi, dapat juga sabda Rasulullah SAW. Innal mustami'a syarikul qa'id wa huwa ahadul mu'tabain. Sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu dalam dosa. Syirk sama. Syirk dalam dosa. Dengan orang yang berkata itu. Kalau kawan tadi dapat berapa peratus, dia mendapat banyak itu. Ada saham bersama. Dan dia juga dikira salah seorang daripada 2 orang yang mengumpat. Walaupun dia dengar, dia ni masuk nilai orang yang mengumpat juga. Dosa sama dengan dosa umpat. Jadi telinga nak kena jaga dia, jangan terlibat benda-benda yang haram. Kemudian yang ketiga, menjaga lidah. Lidah ni panjang. Lidah ni dia kecil tapi panjang. Dia dosa dia banyak. Dia urai dekat 8 dosa yang terlibat dengan lidah. Kita baca sikit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Lidah ni, bila ada lidah dapat berzikir. Dalam hadis yang lain, orang tanya Nabi apa amalan yang terbaik. Nabi kata yang terbaik itu kamu mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Lidah nak basah dengan zikrullah masa mati ni, masa hidup latih dah. Masa hidup ada latih tersebut banyak. Lepas tu kita diminta selalu kata, banyak kata latih tu, banyak sebut la ilaha illallah. Jadi mudah. Kalau masa hidup ni jadi berat kata la ilaha illallah, main nak mati payah, dibimbangi payah. Imam Qurtubi sebut dalam kitab Al-Qirah, apa yang orang tu selalu sebut, itu dia akan kata. Dia sebut itu ya Pak. Mungkin kita tak menega, orang menega ikan lah Pak. Ya, sekilo 3 ringgit. Cuba contoh pirakat, buat video pirakat 40 kali dia kata kilo 3 ringgit, kilo 3 ringgit, kilo 3 ringgit. Pasal 1000 kali. Malah tadi dia pasal malam lah. Dia juga kilo 3 ringgit, kilo 3 ringgit, 2,000. Seminggu dia cuti je 1 hari ya. Jadi ada 12,000 sekilo 3 ringgit. Dibimbangi bila nak mati, dia akan kata sekilo 3 ringgit. Atau orang kata sekilo 3 ringgit lah.
Orang yang tak itu dia kata ada banyak. La ilaha illallah tak ada. Dia kata ada, dia tu apa, dia ulang apa yang dia kata. Dia ulang, dia menyanyi. Dia kalau dia apa itulah. Itu kita kena perbaharui iman kita dengan banyak kata la ilaha, basahkan lidah kamu dengan la ilaha. Supaya engkau dapat berzikir dengannya, dan supaya engkau dapat membaca Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Lidah boleh cakap bimbing umat kepada jalan kebenaran, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu. Kita nak mimpi kedai, nak minta air, nak minta apa, nak minta benda kita nak beli. Jadi nak minta tu, kalau tak boleh cakap payah. Allah bagi kita lidah boleh cakap. Innama ju'ila lisani 'ala al-fuadi dalila. Apa nak ayat, nak topak, nak beli yang nak beli. Jadi tujuan Allah bagi lidah. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Maka apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Tadi salah guna telinga, ini salah guna lidah. Lidah tak zikir, lidah tak baca Quran, lidah tak baca hak lain saja. Lidah cakap-cakap yang membawa pada salah, tak membimbing manusia ke jalan kebenaran, bahkan bimbing manusia, bawa heret manusia kepada jalan kebatilan dengan lidah tu. Ini apa dia kata? Makna dia tak syukur terhadap nikmat yang Allah beri padamu. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu. Lidah ni kecil kan, tapi dia paling berkesan. Dengan lidah satu orang tu boleh berucap jadi Islam. Dengan lidah satu orang tu boleh jadi kafir. Dia komen, dia kata banyak tak relate dengan Islam. Dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Dengan orang lain pun dia kata sepatah ya. Tengok muka orang tu dia kata, dengan minit muka dia tak kata apa? Allah kata ya. Jadi kalau ya, apa kata dia kira? Berapa ramai nantinya orang yang akan dihumbankan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab jinayah yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Apa yang masuk neraka ke lidah. Mungkin dosa-dosa dia akan bagi kita nanti. Ngumpat, ngurung, puji diri, caci, celak, apa daripada lidah. Ramai masuk neraka dengan sebab lidah. Maka kekanglah lidahmu. Kekang bahasa lama. Kalau kuda tu tadi kekang. Kekang ni jaga, kontrol lidahmu sekuasamu. Nak kontrol dengan iman. Kalau nak jek tak betul lah. Nak jek kan nak buka nak kekang lidah dengan iman, supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashaba fayahwi biha fi qa'ri jahannama 70 kharifa. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya seorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Dia cakap nak bagi gelap ya. Lawak jenaka daripada bangkit tidur sampai tidur pula. Itu kerja dia. Cuma nak bagi orang gelap. Dia tidak menyangka bahawa perkataan itu akan menyebabkan yang dihumbankan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Makna besar pada
lidah kita ni kadang-kadang tak terasa pun. Duduk atas surau, atas masjid pun boleh buat salah. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah SAW, ada seorang tentera Islam yang terbunuh di medan perang. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini kerana ia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan syurga. Mendengar ucapan itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, belum tentu lagi, kerana boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Cerita zaman Nabi, ada satu peperangan. Lepas perang ni, tengok ada kawan-kawan tentera ni ada yang mati. Bila ada yang mati ni, mati di medan, kemudian mati syahid. Syahid ni ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Sahabat-sahabat tu cukup mau ni mati syahid ni, mereka dah bau syurga. Baik, lepas tu adalah komen-komen daripada para sahabat. Sembang-sembang isteri kata, untung kawan tu, mereka berjaya mati syahid. Bila mati syahid, syurga lah tempatnya. Lalu Nabi bagi jawab palas. Nabi kata apa? Nanti belum tentu ni. Yang mati tu kalau clear okey tak apa, tapi belum tentu kata dia mati clear. Clear tak clear, Allah Ta'ala tahu lah. Tapi bila zahir lagu tu, kalau mati di medan, kita tak payah pergi belah hati dia pula. Dia kata betul itu dia kira syahid. Cuma Nabi peringat, kalaulah hari itu dia terjaga mulut dia pun ikut dan ya, belum syurga lagi. Belum tentu lagi, kerana boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tak berfaedah. Sebelum diperang dia cakap benda-benda yang tak faedah, yang haram, yang haku, yang dosa. Kalau itu tak dapat syurga. Kecuali dia bertobat, serta lain lah. Dia tak bertobat, dia tulis. Atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkaya. Dia dua sifat. Dia mati syahid, tapi ada dua sifat ni yang menghalang dia. Apa dia? Halangan pertama, sebab cakap yang tak berfaedah. Yang kedua, sebab dia bakhil, kedekut, berkira. Kalaulah dua ni tak ada, ataupun ada, dia dah bertobat, okeylah, orang ni jadi ahli syurga. Tapi kalau dua-dua ni pun dia belum taubat lagi, kata Nabi, belum tentu lagi orang ni dapat syurga ataupun tidak. Makna daripada teguran yang Nabi sebut tadi, jaga-jaga. Dosa lidah ni sangat-sangat mahal. Jadi apa dia dosa lidah? Dia habaq sini, oleh kerana itu jagalah lidahmu daripada 8 perkara. InsyaAllah kita sambung. 8 perkara itu dia. Yang pertama bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga mengumpat, yang keempat berdebat bertengkar, yang kelima memuji diri sendiri, yang keenam melaknat, yang ketujuh doa celaka bagi orang lain, yang kedelapan mengejek-ngejek orang lain. 8 dosa yang berlaku daripada lidah. Semoga kita dapat diawal lidah kita dan dalam cakap kita. Dan hari ini hari merdeka, walaupun kita merdeka dengan lupa, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak jadi hamba Allah yang baik ni? Nabi bagi satu tip, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Kamu jagalah diri kamu dari benda-benda yang haram, itulah hamba yang sebenarnya.
Jangan duduk jemaah dan baca Quran baca izinnya. Riba haram tu pun kena tinggal. Haram ni hak kita baca haram. Jaga lidah kita, jaga mata, jaga telinga, apa semua jaga haram. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا